Okey. Untuk hari ini kita akan bersiaran dalam program tuition online Perlis Mengaji. Okey, sebelum tu cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Perlis, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIP yang menjalankan program tuition online Perlis Mengaji. Okey, sebelum kita teruskan slot pada hari ini, cikgu ingin memperkenalkan diri cikgu. Nama cikgu ialah Ahmad Zaki bin Abdul Kasli, mengajar di Sekolah Menengah Kebahasaan Datuk Ali Hamad dalam mata pelajaran geografi, dan cikgu telah mengajar selama 7 tahun. Okey, sebelum ni cikgu mengajar di SMK Hat Ching, Pulau Pinang, dan sekarang di SMK Datuk Ali Hamad. Okey, untuk slot pada hari ini, cikgu ingin berkongsi dengan murid-murid dalam teknik menjawab kertas 2 geografi SPM. Okey, bagi murid-murid ataupun calon yang akan menduduki peperiksaan kertas geografi SPM, suka untuk cikgu ingatkan kepada anda semua, dalam geografi kertas 2 dia ada 2 bahagian. Yang pertama ialah bahagian A, sebanyak 40 markah diperuntukkan, dan dalam bahagian A itu, bahagian A itu juga terdapat 1 hingga 7 soalan merangkumi soalan berkaitan dengan kemahiran peta topografi dan juga soalan struktur. Manakala bahagian B pula ada 60 markah diperuntukkan dan calon perlu menjawab 3 soalan daripada 4 soalan yang diberikan. Okey, baik, kita lihat dulu kepada bahagian A, soalan peta topografi. Okey, antara yang perlu diberi penekanan oleh murid ialah, yang pertama, rujukan grid. Okey, yang kedua, simbol. Yang ketiga, bearing sedutan. Yang keempat, jarak. Yang kelima, pola saliran ataupun pola pertepatan. Yang keenam, mengira luas. Dan yang ketujuh, berkaitan dengan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Minta maaf, sini cikgu tulis pandang darat manusia. Okey, dalam yang cikgu senaraikan ini tak semestinya dia akan naik semua. Kadang-kadang ada yang dia naik rujukan grid, ada dia naik simbol. Terpulang pada tahun tu dia nak naik apa. Tapi murid ataupun calon yang akan menduduki peperiksaan perlu beri penekanan kepada semua yang cikgu nyatakan. Okey, seterusnya kita lihat dulu peta topografi dalam bahagian A. Okey, apa soalan yang boleh ditanya dalam peta topografi ini? Okey, yang pertama boleh juga dinyatakan ketinggian Bukit Jeram. Okey, soalan ni kadang-kadang naik ataupun kadang-kadang tak. Tapi kalau naik, nyatakan ketinggian Bukit Jeram. Jadi calon ataupun murid perlu nyatakan ketinggian Bukit Jeram. Tapi sebelum nak nyatakan ketinggian Bukit Jeram tu, kita kena cari dulu di manakah kawasan Bukit Jeram dengan berdasarkan ataupun berpandukan pada peta topografi. Okey, katalah kita cari-cari dan kita jumpa. Okey, ini adalah kawasan Bukit Jeram. Bagaimana kita nak nyatakan ketinggian Bukit Jeram ni? Okey, awak nampak tak? Semua murid-murid tengok dalam peta. Nampak tak nombor yang terdapat dalam peta topo? Okey, dia ada titik, lepas tu 38. Okey, nombor ni ialah merujuk kepada ketinggian bagi sesuatu kawasan dalam peta topo. Jadi, 38 ini mewakili ataupun nak beritahu ialah Bukit Jeram ni ketinggian dia ialah 38 meter. Jadi, kalau murid menyatakan 38 meter, anda dah dapat 1 markah untuk soalan ni.
Yang kedua, apa soalan yang dia boleh tanya selain daripada ketinggian? Dia akan tanya, berikan rujukan grid 6 angka bagi lokasi tersebut. Okey. Lokasi tersebut ialah lokasi Bukit Jeram. Okey, dalam tajuk kemahiran geografi, okey, mungkin murid pernah belajar bagaimana nak menyatakan rujukan grid 6 angka. Okey, dalam buku teks pun ada diceritakan cara-cara nak menyatakan rujukan grid 6 angka. Tapi di sini cikgu nak kongsikan satu tips bagaimana nak menyatakan rujukan grid tu dengan mudah. Tetapi sebelum menyatakan rujukan grid tu, apa murid yang perlu tahu ialah murid perlu tahu bagaimana nak kenal pasti garisan timuran ataupun garisan utaraan. Okey, yang ni yang selalu murid-murid ataupun calon dia tersalah. Salah garisan timuran ataupun garisan utaraan. Okey, untuk mudahkan awak ingat yang mana satu garisan timuran ataupun utaraan dalam peta topo. Okey, awak cuba buat jari macam ni, menegak. Okey, jari menegak ni mewakili garisan timuran. Okey, jadi kalau kita buat garis macam nombor 1 ni, kita letak dalam tengok kat peta topo tu, kita dah tahu. Okey, ini adalah garisan timuran. Okey, manakala yang garisan yang melintang itu adalah garisan utaraan. Okey, ingat, first dia mesti bermula dengan garisan timuran dahulu. Okey. Selepas tu, okey, dalam buku teks diajarkan pelajar nak cari rujukan grid kena bahagi kepada 10 bahagian yang kecil, lepas tu secara menegak, lepas tu garisan melintang sebanyak 10 bahagian juga. Tapi cikgu nak kongsi satu tip. Okey, anda boleh menyatakan rujukan grid 6 angka dengan menggunakan kertas graf. Kenapa menggunakan kertas graf? Kerana saiz segi 4 grid dalam peta topografi ini dia berukuran 2 cm. Okey. Baik, cikgu nak tunjukkan dalam video ni, rakaman ni. Okey, ini adalah contoh kertas graf. Okey, murid boleh guna kertas graf. Okey, buat saiz macam ni pun tak apa. Okey, dia saiz dia ukuran 2 cm. Dan bila kita letak di atas peta topo pun dia akan sama 2 cm. Jadi, untuk menyatakan rujukan grid 6 angka bagi Bukit Jeram, okey, pelajar letak di atas peta topo, lepas tu tengok garisan mana yang kena kepada Bukit Jeram tu. Okey, sebagai contoh awak letak, lepas tu awak bilang. Okey, satu contohlah. Okey, cikgu letak dengan ikut mouse ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tang mana yang kita nak ambil ni? Okey, adakah di bukit? Adakah di huruf jeram? J. Tengok titik yang tengah-tengah tu. Titik 38 tu. Dia ada titik, lepas tu dia tulis 38. Okey, ambil di situ. Mana-mana pun titik rujukan untuk bukit, ambil di situ. Titik yang kecil ni. Okey. Jadi garisan timuran, okey, kita tengok garisan timuran dia berapa? Yang ni, yang menegak ni. Okey, bermula 85. 85. Lepas tu kita bilang yang garisan yang halus pada kertas graf tu 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Katalah di sini 5. Jadi garisan timuran yang pertama ialah 8, 5, 5. Lepas tu garisan utaraan. Okey, dia duduk di mana? 58. 58 pun ambil kertas graf, letak di tepi tu. Okey, kita pun bilang. 1, 2, 3, 4. Lebih kurang 4 ataupun 5. Okey, 5, 8, 4. Okey. Jadi rujukan grid untuk lokasi Bukit Jeram ialah RG 855 584. Okey, jika murid dapat menyatakan rujukan grid dengan betul, maka anda akan mendapat sebanyak 2 markah untuk soalan peta topo. Okey, seterusnya soalan yang boleh ditanya juga dalam peta topo ini ialah pola saliran. Okey. Contoh cikgu bagi dalam peta ni, okey, kawasan
segi empat yang berwarna ni. Okey, nyatakan pola saliran dalam segi empat grid tersebut. Okey, apakah pola saliran tersebut? Dalam peta topografi, untuk mengetahui jenis-jenis pola saliran ialah bagaimana kita nak tahu pola saliran untuk kawasan tanah tinggi, bagaimana kita nak tahu pola saliran untuk tanah pamah. Okey, cikgu bagi tips untuk kawasan tanah tinggi, pola saliran yang terdapat di kawasan tanah tinggi ialah sepunca. Okey, ingat kawasan tanah tinggi, pola saliran dia ialah sepunca. Okey, jadi untuk menjawab soalan ni, kalau awak tahu kenapa dia kawasan pola saliran ni sepunca, cuba awak lihat dalam peta topo ni. Okey, sekitar kawasan peta topo ni ialah kawasan tanah pamah ataupun tanah tinggi. Okey. Kita tengok, ni ada garisan kontur. Garisan kontur ni merupakan kawasan tanah tinggi. Jadi, pola saliran yang terdapat dalam kawasan ini ialah pola sepunca. Okey, kalau kawasan tu kawasan tanah pamah, pola saliran dia ialah reranting. Kena tulis bagi lengkap, jangan tulis pola saliran punca. Salah, tak diterima. Kena tulis pola saliran sepunca. Okey. Lain-lain soalan yang boleh ditanya juga dalam peta topografi ialah pola pertepatan. Sebagai contoh, kalau awak tengok dalam peta ni, nyatakan pola pertepatan di Kampung Bayu. Okey, kita tengok peta topografi, cari Kampung Bayu. Okey, dia ada di kawasan segi 4 grid 89, 90, 57, 58. Okey, apakah pola pertepatan Kampung Bayu? Okey, pola pertepatan dia ada 4 jenis. Yang pertama yang pelajar perlu tahu ialah, okey, pola pertama ialah pola selerak. Yang kedua pola berjajar. Yang ketiga pola berkelompok. Dan yang keempat pola berpusat. Okey, untuk pola pertepatan Kampung Bayu ini, dia macam mana? Dia berselerak ke? Berjajar ke? Okey, berpusat ke ataupun berkelompok? Okey, jawapan untuk pola pertepatan ini ialah berjajar, kerana pola pertepatan berjajar dia mengikut sama ada garisan pantai ataupun sungai. Jadi, kalau pelajar boleh menyatakan pola pertepatan dengan betul, maka 1 markah akan diberikan kepada anda. Okey, seterusnya kita lihat, okey, apakah soalan yang boleh ditanya juga dalam peta topografi ini? Okey, sebagai contoh, berapakah bearing tiang wireless RG896553 dari puncak Bukit Lentik RG858523? Okey, untuk menjawab soalan bearing sedutan ni, pelajar perlu menguasai yang pertama, rujukan grid 6 angka dulu. Sebab kalau dia bagi rujukan grid 6 angka, anda tak tahu nak cari tempat tu, maka anda tak boleh menjawab soalan ni. First kali mesti kuasai rujukan grid 6 angka. Dan seterusnya, kena faham, kena cari dulu di manakah kawasan yang dinyatakan tersebut. Okey. Baik, kita cari dulu 89. Okey, 896. Menggunakan kertas gerah juga. Okey. Garisan utaraan dia 553. Okey, 553. So kita cari dalam kawasan ni. Okey, tiang wireless. Okey, dia bentuk macam ni. Segitiga, lepas tu macam ada panah-panah. Okey. Lepas tu murid buat bentuk arah mata angin. Okey nah. Buat arah mata angin. Okey, macam ni. Yang warna hijau ni yang cikgu tunjuk ni. Okey. Selepas tu pula dari puncak Bukit Lentik. Okey, cari di mana kawasan Bukit Lentik ni? RG858. Okey, RG85 dulu. 858. Okey. Garisan utaraan dia 523. Okey, dalam kawasan 523. Okey, kita dah jumpa dah Bukit Lentik. Okey, kita buat benda yang sama. Buat arah mata angin. Okey. Bila dah buat macam ni, okey, murid sambungkan kedua-dua titik yang
anda buat tadi macam ni. Sambungkan menjadi garis lurus. Okey, lepas tu menggunakan jangka sudut. Okey, nak letak di mana? Nak letak di tiang wireless ke ataupun bukit lentik? Okey, faham soalan. Berapakah bearing tiang wireless dari puncak? So, dia nak bearing tiang wireless dari puncak. Maksudnya dari puncak bukit lentik. Jadi, murid perlu ambil jangka sudut tu letak di mana? Dari puncak bukit lentik. Letakkan di situ. Okey, ambil bacaan. Okey, nak baca tu ikut arah mana? Lawan jam ke? Ikut jam. Okey, untuk bacaan bearing sudutan, kita menggunakan mengikut arah jam. Okey, letak di kat bukit lentik. So, dapatlah bacaan untuk bearing sudutan. Okey. Baik, seterusnya apa soalan yang boleh ditanya dalam peta topografi ini dalam kertas 2? Okey. Berkaitan dengan fungsi ciri fizikal. Okey, sama ada kawasan hutan ataupun saliran. Okey, sebagai contoh cikgu bagi satu soalan ini, mengapakah kawasan merujuk sungai dalam segi 4 sangat penting kepada penduduk sekitar? Okey, yang pertama, murid perlu tahu apa kepentingan sungai kepada penduduk sekitar dalam peta topo. Okey, antaranya, apa kepentingan sungai ini kepada penduduk? Yang pertama, sumber protein. Okey, kerana terdapat ikan air tawar seperti jelawat. Okey, yang warna biru ni cikgu highlightkan dengan warna kerana ini adalah untuk fakta. Dan hijau itu merujuk kepada huraian. Okey, sumber protein kerana terdapat ikan air tawar seperti jelawat. Yang kedua, apa lagi kepentingan sungai ini kepada penduduk sekitar? Bekalan air untuk kegunaan domestik seperti mandi. Yang ketiga, sungai juga boleh dijadikan sebagai kawasan pelancongan ataupun rekreasi sesuai untuk aktiviti berkelah ataupun melakukan aktiviti kayak. Ya, dan keempat, sungai juga sebagai sumber perairan untuk kegunaan pertanian iaitu tanaman padi ataupun tanaman getah dan kelapa sawit. Yang kelima, sumber pendapatan melalui peternakan ikan dalam sangkar ataupun kita panggil aquaculture. Okey, seterusnya kita lihat pandan darat budaya. Okey, pandan darat budaya ni pula apa soalan yang boleh ditanya dalam peta topo? Yang pertama, boleh juga jenis tanaman. Contohnya, dalam segi 4 grid di atas, apakah jenis tanaman yang terdapat dalam segi 4 tersebut? Ataupun pola pertempatan yang tadi cikgu nyatakan tadi. Contohnya pola pertempatan Kampung Bayu. Okey, dan seterusnya dia akan tanya apakah faktor ataupun terangkan faktor mempengaruhi tanaman atau juga pertempatan dalam peta topo. Okey, faktor yang mempengaruhi tanaman padi di kawasan tersebut. Contoh soalan, bentuk muka bumi, tanah pamah, rata dan luas. Okey, kalau calon jawab macam ni, katalah calon hanya menulis bentuk muka bumi. Okey, anda mendapat kosong markah. Tetapi perlulah bentuk muka bumi tu bagaimana? Bentuk muka bumi, tanah pamah, rata dan luas. Itu adalah faktor yang mempengaruhi tanaman padi. Seterusnya, dalam peta juga apa yang terdapat dalam sekitar kawasan tu. Okey, ada jaringan pengangkutan yang baik seperti jalan raya. Jika anda menulis jaringan pengangkutan yang baik sahaja, anda dapat 1. Tetapi anda menghuraikan apa jaringan pengangkutan yang terdapat di situ seperti jalan raya, anda mendapat tambahan lagi 1 markah. Jadi 2. Yang ketiga, bekalan tenaga buruh yang ramai. 1 markah kerana terdapat banyak pertempatan. Tambahan lagi 1 markah. Seterusnya, mempunyai saliran yang baik ataupun bekalan air
seperti sungai. Okey, mempunyai saliran yang baik ataupun mempunyai bekalan air 1 markah, seperti sungai dapat lagi 1 markah. Okey, permintaan yang tinggi 1 markah, kerana pasaran luas dapat lagi 1 markah. Jadi berapa markah yang awak boleh dapat dalam ni? Banyak. Tetapi kalau soalan tu dia 3 markah sahaja, dia akan ambil 3 maksimum walaupun awak mendapat 5 markah maksimum. Okey. Seterusnya, okey, dalam peta topografi ni juga soalan boleh ditanya berkenaan dengan pengiraan luas. Okey, sebagai contoh boleh ditanya berkenaan luas tasik, luas kawasan tanaman padi, luas kawasan tanaman getah. Okey, sebagai contoh lihat dalam peta topo ni. Okey. Okey, berapakah luas kawasan tanaman getah tersebut? Okey, ingin cikgu kongsikan tips kepada semua murid-murid. Okey, ini cikgu nak kongsikan sedikit tips daripada guru cemerlang. Ini kita panggil kaedah nan kupang. Okey, kita tukarkan kaedah. Selalunya kita buat 1/2, 1/3/4, 1/4. Okey, kaedah tu mungkin agak sukar sikit bagi pelajar yang tak kuasai benda ni. Okey, bagi contoh. Okey, kawasan tanaman getah ni. Okey, 2 ni kalau kita gabung ni dia jadi apa? Separuh. Separuh 1/2. 1/2 1/2 bersamaan dengan 0.5. Jadi kita tanda dulu, tulis 0.5 ataupun kita panggil 5 kupang. Okey, seterusnya okey, kawasan ni sebelah dia ni. Okey, 1 ataupun setengah ke 3/4. Okey, 3/4. Kalau 3/4 kita tukarkan dia akan menjadi 7 kupang 5 duit. Okey, seterusnya kawasan yang bawah ni pula, dia separuh ke 3/4 ni. Lebih kurang nampak macam lebih ni. Okey, katalah. Okey, 3/4. Kalau 3/4 ni kita kata 7 kupang 5 duit. Dan yang terakhir pun sama. Nampak lebih daripada separuh. Kita katalah 3/4. Kita tukarkan dalam bentuk duit. 7 kupang 5 duit. Okey, kita campurkan semua ni barulah kita boleh tahu berapa keluasan kawasan tanaman getah. Okey, cuba kita campur tengok. Okey, yang pertama 0,5 kupang tambah dengan 7 kupang 5 duit tambah 7 kupang 5 duit tambah 7 kupang 5 duit, jadilah okey, RM1.5. Okey, RM2.75. Tapi jangan tulis RM2.75 sen. Tulislah luas dalam bentuk kilometer persegi. Yang ni cikgu bagi tahu dalam kaedah kupang-kupang ni sebab nak bagi anda faham. Okey, dapat 2.75 km persegi. Okey, mungkin ada murid tanya, cikgu, macam mana cikgu boleh dapat 0.5 ni kosong ni? Okey, baik, murid tengok dalam peta topo ni. Okey, saiz peta topo ni dia ialah 2 cm. Skala yang digunakan dalam peta topo ialah 1 cm mewakili dengan 500 meter ataupun 0.5 km. Jadi nak kira satu saiz keluasan ni 2 cm darab dengan 2 cm. 2 cm mewakili 1 cm mewakili 0.5 km. Kalau 2 cm dia jadi 1 km. Okey, tambah pula panjang darab lebar. Okey, lebar pun sama. 1 km. Jadi 1 darab 1 dia akan jadi 1 km persegi. Kalau anda dapat kawasan tanaman getah ni separuh, dia akan jadi separuh 0.5 km persegi. Itu cara dia nak kira luas kawasan tanaman getah. Okey. Seterusnya, okey, kita lihat pula. Okey,
terangkan faktor yang mempengaruhi tanaman getah dalam segi 4 grid di atas. Sama juga jawab contoh soalan yang cikgu kongsikan tadi. Okey, kalau tanaman getah, okey, kita boleh bagi apa jawapan yang murid boleh bagi. Yang pertama, bentuk muka bumi, tanah pamah, luas dan rata. Okey, dalam peta ni juga apa yang terdapat di kawasan tanaman getah ni. Okey, ada apa ni, garis-garis yang warna merah ni. Garis ni merujuk kepada jalan raya. So, murid boleh tulis jaringan pengangkutan, mempunyai jaringan pengangkutan seperti jalan raya. Lepas tu, apa lagi yang terdapat di sekitar kawasan tanaman getah ni? Ada yang warna hitam-hitam segi 4 ni. Ialah pertempatan. Okey, boleh juga murid nyatakan terdapat terdapat tenaga buruh yang ramai kerana terdapat pertempatan di kawasan ni. Jadi, menjawab tak kepada soalan ni? Okey, kalau cikgu menjawablah, sebab faktor tu, apakah faktor yang mempengaruhi tanaman getah. Okey, seterusnya terangkan kesan jika tanaman tersebut diusahakan tanpa kawalan. Okey, awak bayangkan kalau tanaman getah ni diusahakan tanpa kawalan, tanpa had, apa yang akan berlaku. Okey, kesan awak boleh bagi dua, sama ada kesan kepada alam sekitar ataupun kepada manusia. Tetapi di sini cikgu lebih prefer kepada alam sekitar. Okey, kalau tanaman getah ni diusahakan tanpa kawalan, okey, apa kesan yang berlaku pada alam sekitar? Yang pertama, mestilah memberi kesan kepada kemusnahan habitat flora dan fauna. Yang kedua, kesan kepada flora dan fauna. Yang ketiga, boleh menyebabkan berlakunya pencemaran air disebabkan penggunaan racun ataupun baja kimia. Okey. Baik, seterusnya, okey, soalan pola saliran yang cikgu bagi tahu tadi. Okey, tengok pola saliran, ada kerap juga ditanya. Okey, ini yang cikgu kongsikan tadi, sepunca. Okey, dia bermula di peringkat hulu, tanah tinggi. Dia sepunca ni kebanyakan berada di kawasan tanah tinggi. Relanting kebanyakannya berada di kawasan tanah pamah. Okey, untuk soalan struktur bahagian A, untuk soalan 6 dan 7, apakah soalan yang boleh ditanya dalam kertas 2? Dia boleh naik sama ada daripada tema fizikal ataupun tema manusia, ataupun dia naik kedua-dua tu berdasarkan tema fizikal sahaja ataupun salah satu. Okey, cikgu ulang balik lah. Untuk soalan 6 dan 7, soalan boleh ditanya sama ada daripada tema fizikal ataupun tema manusia. Ataupun dia tak naik tema manusia, dia naik kedua-duanya sekali. Ataupun dia naik tema fizikal kedua-duanya sekali. Okey, sebagai contoh, okey, kita lihat soalan nombor 7. Cikgu skip kepada soalan nombor 7. Okey, soalan ni tema fizikal ke ataupun tema manusia? Kalau tengok macam ni gambar ni, foto 2 dengan foto 3. Okey, mestilah berkaitan dengan fizikal. Apakah fenomena cuaca yang dikaitkan dengan foto 2 dan foto 3? Untuk pengetahuan semua murid-murid, dalam kertas 2, soalan kebanyakan dia bagi satu dalam bentuk foto ataupun jadual ataupun rajah, dan jawapan tu berdasarkan gambar yang diberi tu. Okey, sebagai contoh macam soalan nombor 7 ni. Apakah fenomena cuaca yang dikaitkan dengan foto 2 dan foto 3? Okey, kalau murid-murid tengok foto 2 ni, apa fenomena cuaca yang berlaku ni? Kalau kita duduk di tempat ni, kalau kita tengok dengan pokok bergoyang macam ni, lepas tu foto 3 pula habis pokok-pokok tumbang.
Apakah fenomena cuaca yang dapat dikaitkan dengan foto 2 dan foto 3? Mestilah fenomena ribut. Takkan fenomena kemarau kot macam ni. Jadi, kalau murid tulis fenomena ribut, maka anda layak diberi 1 markah. Dan seterusnya, soalan berkaitan dengan foto tu juga, bagaimanakah keadaan cuaca semasa berlakunya fenomena tersebut. Okey, kalau kita tengok keadaan cuaca kalau berlaku ribut, apa keadaan dia? Adakah cerah? Adakah cuaca tu sangat cerah? Tak kan? Okey. Okey, kita lihat apakah keadaan cuaca semasa berlakunya fenomena tersebut. Okey, apa jawapan yang layak untuk anda mendapat markah? Okey, yang pertama mestilah berlakunya hujan lebat. Dan yang kedua berlakunya angin yang kencang semasa ribut. Yang ketiga berlakunya kilat ataupun petir. Dalam orang Perlis kata guruh. Yang keempat suhu yang rendah sebab hujan. Okey, kalau anda dapat menyatakan ni, anda layak mendapat markah yang diperuntukkan ialah 3, maka anda akan layak dapat 4, maksimum 3. Seterusnya, soalan berkaitan dengan soalan nombor 7 juga. Jelaskan kesan fenomena cuaca tersebut terhadap alam sekitar dan manusia. Okey, calon ataupun murid kena faham. Jelaskan kesan fenomena cuaca tersebut, fenomena cuaca ribut tadi, terhadap alam sekitar dan manusia. Maksudnya di sini ialah murid boleh menyatakan kesan ribut tu kepada alam sekitar dan juga manusia. Okey, dua-dua sekali. Okey, apa kesan fenomena ribut ni kepada alam sekitar dan manusia? Okey, kita lihat. Yang pertama, flora dan fauna musnah kerana rantaian makanan terjejas sebab ribut. Yang kedua, yang soalan nombor jawapan yang pertama ni dia kesan kepada alam sekitar. Yang kedua, kerosakan harta benda seperti tempat tinggal, kesan kepada manusia. Boleh meragut nyawa manusia, kesan kepada manusia. Aktiviti harian manusia terjejas seperti perniagaan, pertanian, kesan terhadap manusia. Dan akhir sekali, habitat flora dan fauna musnah seperti ekosistem payah, kesan terhadap alam sekitar. Dalam soalan 7 ni juga kemukakan dia boleh tanya, tadi dia tanya bagaimana keadaan cuaca. Yang C tadi dia tanya kesan. Dan yang terakhir ni kemukakan langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengurangkan risiko akibat fenomena cuaca tersebut. Okey, di sini murid perlu faham betul-betul apakah langkah yang boleh dilakukan untuk mengurangkan risiko fenomena cuaca tersebut, iaitu fenomena ribut. Okey, kita lihat jawapan langkah-langkah yang boleh dilakukan. Okey, kalau berlaku ribut, apa langkah-langkah yang boleh dilakukan? Okey, yang pertama, memasang alat pengerak awal seperti siren. Okey, bila berlaku ribut, kita pasang siren supaya orang tahu nak berlaku ribut. Yang kedua, ramalan kaji cuaca melalui pemantauan satelit untuk mengesan fenomena cuaca ribut ni lebih awal. Yang ketiga, pendidikan tentang fenomena ribut melalui media massa ataupun televisyen ataupun di sekolah. Yang keempat, membina bilik ataupun ruang bawah tanah. Okey, ini dilakukan di negara-negara luar yang kerap berlaku ribut. Yang kelima, menyediakan bekalan makanan yang mencukupi. Mana tahu sekejap berlaku ribut, kita tak ada stok bekalan makanan. Okey, ini adalah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengurang risiko akibat fenomena cuaca ribut. Okey. Seterusnya, cikgu nak berkongsikan sedikit untuk bahagian B. Bahagian B ni, apa yang untuk cikgu beri penekanan ialah
soalan yang boleh awak dapat markah dalam soalan graf dan juga peta. Okey, soalan graf markah diperuntukkan sebanyak 8 markah. Okey, setiap tahun cikgu tunjuk slide ni 2011 sampailah 2011 sampailah 2019. Okey, apa graf yang selalu ditanya? Graf bar, carta pai, graf bar, graf garisan, carta pai. Dia berulang, dia ikutlah. Sama ada tahun tu nak keluar graf bar ataupun tahun tu boleh juga carta pai keluar ataupun graf garisan. Jadi nasihat cikgu, murid kuasailah ketiga-tiga kemahiran ni. Kemahiran membina graf bar, kemahiran membina carta pai dan juga kemahiran membina graf garisan. Okey, cikgu bagi tips secara ringkas. Untuk graf ni, calon boleh mendapat 5 ataupun 4 markah walaupun dia tak lukis graf tu lagi. Sebagai contoh, okey, satu markah diberikan untuk tajuk. Contohnya, peratus aliran migrasi di Malaysia pada tahun 2010. Untuk tajuk, dalam soalan, anda mesti ambil tajuk tu sampai habis. Kalau kita lukiskan sebuah graf bar yang menunjukkan peratus aliran migrasi di Malaysia pada tahun 2010. Okey, ambil sampai habis. Okey, tajuk tu peratus aliran migrasi di Malaysia pada tahun 2010. Okey, tulis tajuk dengan lengkap, anda dapat 1 markah. Lepas tu skala yang digunakan. Okey, skala 1 cm mewakili 5%. Okey, macam mana nak dapat markah skala ni? Pastikan anda melabelkan skala dengan betul. Okey, di paksi Y dan juga paksi X. Okey, contohnya macam ni. Paksi Y yang menegak ni bermula dengan 0, 5, 10, 15 sampailah maksimum 45. Lepas tu anda tulis di atas tu peratus. Anda layak dapat 1 markah. Dan seterusnya anda tulis paksi X pula. Okey, macam ni. Luak bandak ke bandak, luak bandak ke bandak. Okey, anda labelkan dengan lengkap. Anda akan layak untuk dapat 1 lagi markah untuk paksi X. Jadi kalau anda buat tulis tajuk dengan lengkap dapat 1, skala dengan lengkap 1 markah, paksi X, paksi Y dengan lengkap dapat 1, jumlah dia 4. Walaupun belum melukis lagi ataupun anda belum plotkan lagi graf. Okey, andainya anda boleh memplotkan graf dengan betul, anda dapat lagi tambahan 4 markah. Jumlah markah maksimum ialah 8. Okey. Okey, cikgu terpaksa skipkan ni sebab kita tak sempat untuk habiskan semua. Sama juga ini carta pai. Carta pai kalau calon tulis tajuk dengan lengkap dapat 1 markah. Okey, jejari yang betul. Jejari selalunya untuk carta pai kita gunakan 5 cm. Okey, bila awak buat saja bulatan jejari ini 5 cm, anda dapat 1 markah. Lepas tu anda melabelkan peratus dan petunjuk dalam carta pai, anda dapat untuk markah petunjuk. Sekurang-kurangnya anda boleh dapat 3 markah per 8. Kalau anda dapat menyatakan sudut dengan betul, maka anda dapat lagi markah untuk plot ataupun sudut. Okey, seterusnya kita tengok soalan peta Malaysia. Okey, yang ni yang cikgu katakan. Tadi kemahiran melukis graf ataupun carta pai. Soalan berkaitan peta setiap-tiap tahun akan ada. Dan tiap-tiap tahun dia boleh tanya macam-macam jenis soalan. Okey, macam tahun 2011. Pulau Peranginan bertanda P. Okey, kalau kita tengok P ni, kalau orang boleh tak kenal sajalah P ni. Pulau Peranginan. P ni mestilah merujuk Pulau
Langkawi. Okey, pelabuhan kontena. Ni negeri mana ni? Q ni. Ni negeri Selangor. Okey, apa pelabuhan kontena yang terdapat di negeri Selangor? Pelabuhan Kelang. Kalau anda boleh nyatakan ni, anda dapatlah dua markah dah. Okey, pusat memproses gas asli. Ni di mana ni R ni? R ni merujuk di negeri Sarawak. Tapi di mana tempat memproses gas asli? Okey, di Bintulu. Okey. Dan akhir sekali pusat pendaratan ikan. Okey, di negeri mana S ni? Sabah. Kat mana ni? Kita tengok. Di Tawau. Okey, kalau murid dapat menyatakan keempat-empat tempat ni dengan tepat, anda dah dapat 4 markah. Banyak tu. Jadi kuasailah yang cikgu cakap tadi, kemahiran membina graf ataupun catapai dan juga peta soalan yang berkaitan dengan peta Malaysia. Dan sebelum cikgu mengakhiri slot untuk pada hari ini, cikgu nak berkongsikan kepada murid soalan berkaitan dengan rubrik. Okey. Untuk SPM ada 6 soalan rubrik maksimum. Kebanyakannya soalan ni tak ramai murid dapat menguasai dengan baik. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang cikgu kongsikan ni, murid-murid dapatlah menjawab soalan rubrik untuk kertas 2 geografi. Okey. Katalah soalan ditanya berkaitan dengan kadar kelahiran. Okey, berdasarkan raja di atas, mengapakah berlakunya perbezaan peratusan perubahan penduduk 0 hingga 14 tahun antara tahun 1990 hingga 2010. Okey, kita tengok rajah di atas. Okey, tahun 1990, kumpulan umur yang terdapat pada tahun 1990 ni seramai ataupun sebanyak 37.7%. Tahun 2010 menjadi 29.7. Bermaksud dia semakin berkurang kumpulan umur ni. Soalan ditanya, mengapakah berlaku perubahan penduduk kumpulan umur 0-14 tahun dari tahun 1990 hingga 2010. Soalan ini 6 markah. Rubrik, okey, macam mana calon ataupun murid nak tahu soalan ni rubrik ataupun tak? Okey, rubrik dia semestinya 6 markah. Okey. Macam mana nak dapat 6 markah ni? Okey. Markah dia bahagi kepada 3 bahagian. Satu, kalau calon jawab untuk dapat aras 1. Yang kedua, aras 2. Yang ketiga, aras 3. Okey, contoh. Okey, cikgu ambil. Ada murid ni dia jawab, mengapakah berlaku perubahan penduduk umur penduduk umur 0-14 dari tahun 1990 hingga 2010. Okey, dia jawab kemudahan kesihatan yang tinggi, tahap pendidikan tinggi, wanita berkejaya menyebabkan kahwin lambat. Okey, berapa markah yang dia akan dapat? Dia dapat aras 1, markah 1 ataupun 2 sahaja. Okey. Macam mana dia nak dapat markah lebih? Okey, untuk mendapat aras 2, okey, aras 1 ni kalau calon hanya menyenaraikan, menyatakan, dia hanya layak maksimum dapat 1 hingga 2 markah saja. Okey, seterusnya kalau calon jawab, okey, tahap kesuburan rendah kerana kahwin lambat, kemudahan teknologi kesihatan yang baik, contohnya dengan adanya pil perancang dan boleh mengurangkan risiko kehamilan, ataupun gaya hidup moden di bandar menyebabkan kadar kelahiran tu semakin menurun, ataupun kumpulan umur ni semakin sedikit. Okey, calon ni layaklah mendapat aras 2, 3 ataupun 4. Okey, bagaimana nak dapat markah yang baik? Okey, kita tengok contoh jawapan ni. Okey, mengapakah berlaku perubahan penduduk kumpulan umur 0-14 dari tahun 1990 hingga 2010? Okey, awak salin balik
soalan ni, perubahan penduduk kumpulan umur 0 hingga 14 tahun dari tahun 1990 hingga 2010 kerana kadar kelahiran semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh ramai wanita yang berkahwin lewat. Kebanyakan wanita yang berkahwin lewat memilih untuk menumpukan dalam bidang pekerjaan yang dicuburi berbanding kahwin awal. Okey, awak huraikan lagi. Perkahwinan yang lewat bagi golongan wanita akan menyebabkan taraf kesuburan semakin menurun. Sebagai contoh, tahap kesuburan wanita bermula pada umur 16 hingga 44 tahun. Jika wanita memilih untuk berkahwin pada umur 30 tahun ke atas, peratusan untuk memiliki anak yang ramai adalah sangat rendah disebabkan tahap kesuburan yang semakin menurun. Hal ini menyumbang kepada kadar kelahiran rendah di sesebuah negara. Masuk untuk mendapat aras 3 ni, markah maksimum, calon perlu bagi isi bersertakan huraian yang sangat lengkap dan detail dan juga contoh yang tepat. Maka calon layak dah untuk mendapat 6 markah seperti yang cikgu tunjukkan tadi. Okey. Baik, itu saja yang cikgu dapat kongsikan untuk murid pada hari ini. Cikgu harap sedikit sebanyak dapat membantu murid mendapat tips-tips untuk menjawab soalan ini. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua murid dan juga guru-guru yang menonton slot pada hari ini. Okey, apa yang baik itu datang daripada Allah dan kekurangan tu datang daripada diri saya sendiri. Okey, saya sudahi dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian.